iaitulah kitab Perisai Muslim, Hisnul Muslim, yang terjemahkan oleh sahabat saya, guru saya, Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, dalam kitab yang kecil ini, yang syarat dengan peringatan yang disampaikan di pengarang asal, iaitulah Syekh Dr. Said Ali Wahf Al-Qahtani, dengan tajuknya untuk muhasabah pada pagi ini, memetik daripada kitab ini, iaitulah zikir pagi dan petang. Itu tajuk dia. Zikir pagi dan petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi man ihtada. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal 'afwa wal 'afiyata wal 'inayata wal barakata wat tawfiqa wal maghfirata birahmatika ya akramal akramin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh itu, ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku akan ingati kamu, dan syukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmatku. Al-Baqarah 152. Sadaqallahul azim. Yang dihormati, yang dikasihi Al-Fadhil Datuk Nazir Masjid dan seluruh tan kuasa pengurusan Masjid Al-Falah PJ9 Subang Jaya, Al-Fadhil Ustaz Hakimi selaku imam kita pada pagi ini, dan yang dihormati, yang dikasihi
seluruh kehadiran para jamaah subuh di pagi yang penuh barakah ini, alhamdulillah kita merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang amat berharga, yang amat istimewa di pagi ini, di pagi 25 Zulqa'dah bersama 25 Jun. Mudah-mudahan detik-detik saat masa yang sedang kita nikmati ini merupakan detik waktu yang amat bernilai. Dengan Allah semakin hampir, dengan ilmu semakin kokoh, dengan iman semakin jitu, dengan ibadat semakin sempurna. Itu harapan kita. Dan harapan inilah yang kita harap akan terus berterusan sehinggalah sampai saat ketikanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam wajah yang sempurna. Bukan sahaja wajah fizikal kita, tapi wajah yang utama ialah wajah amalan kita. Wajah iman kita yang kita harapkan sesempurna mungkin. Wajah kita fizikal ini tidak akan kekal bertahan selama-lamanya. Bila kita meninggal sahaja alam bumi, yang cantik akan hilang kecantikannya. Yang gagah akan hilang kegagahannya. Yang handsome akan hilang kehandsomannya. Yang bagaimana cantik sekali bila meninggal dunia, akan tamaklah wajah-wajah itu. Tak ada apa dah melainkan semuanya kejang kaku. Wajah yang cantik hilang rupa paras yang cantik. Wajah yang sempurna lengkap akan hilang kesempurnaannya. Tetapi wajah yang kita harap akan kekal, yang akan berterusan kekal walaupun telah mati fizikal kita, adalah wajah iman kita. Wajah ilmu kita akan terus berkekalan. Dan makin baik, makin bercahaya, makin sempurna. Wajah iman kita, wajah ilmu kita dan wajah ibadat kita, itu wajah juga. Dan bila kita dapat sempurnakan wajah ibadat, wajah ilmu dan amal, kematian fizikal kita tidaklah menjadi satu yang menyusahkan kita. Kerana yang Allah pandang, Allah tengok, Allah akan hitung kira sesaat bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi fizikal kita yang gah, yang hebat, yang perkasa. Tapi Allah kira amalan kita. Ya Allah kira ilmu dan amal kita. Ya Allah kira tentang iman kita bawa. Jadi ini yang kita harapkan, yang kita doakan sepanjang waktu untuk mengekalkan wajah-wajah ilmu, iman, amal untuk menjadi sebab dan asbab kita meraih keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam kesempatan pada pagi ini, saya kira apa yang saya nak sampaikan dalam masa yang terbatas, kira-kira dalam sekitar kurang pun sejam ataupun taklah sampai sejam ini, dalam konteks untuk saya memuhasabahkan diri saya bersama tuan-tuan, puan-puan semua. Antara perkara yang saya nak angkat kepada diri saya dan tuan-tuan pada pagi ini, satu perkara yang simple, tetapi bukanlah simple dengan maksud kita perlekehkan, tidak. Simple pada pandangan mata kasar, tetapi berat dalam timbangan agama. Berat dalam timbangan agama. Kerana kita nak membina wajah tadilah, wajah amal kita sempurna, wajah ilmu kita sempurna, wajah ibadat sempurna, wajah iman sempurna tadi. Maka di antara perkara yang saya nak petik daripada satu kitab yang kecil, terjemahan pun bahasa Arab
ada terjemahan pun, iaitulah kitab Perisai Muslim, Hisnul Muslim, yang terjemahkan oleh sahabat saya, guru saya, Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, dalam kitab yang kecil ini, yang syarat dengan peringatan-peringatan yang disampaikan di pengarang asal, iaitulah Syekh Dr. Said Ali Wahf Al-Qahtani, dengan tajuknya untuk muhasabah pada pagi ini, memetik daripada kitab ini, iaitulah zikir pagi dan petang. Itu tajuk dia. Zikir pagi dan petang. Saya petik daripada kitab ni tuan-tuan sebab saya termenung, saya tengok, saya kaji, saya baca, saya cermati dan amati. Ya subhanallahil azim. Benda simple, tapi simple pada pandangan umum, berat pada pandangan agama. Sesuatu yang tidak boleh jauh daripada kita. Kena cari masa, cari peluang, cari waktu dan cari kemampuan untuk kita mengamali hal-hal yang seumpama ini. Ini benteng kita. Kalau saya nak jadikan wajah iman, wajah ibadah saya sempurna, saya sebutkan tadi, inilah jalannya. Kalau saya dan tuan nak jadikan wajah ilmu kita sempurna, wajah amal kita lengkap, walaupun kita telah mati, inilah jalannya. Baik. Di antara perkara yang disebut dalam kitab ini, tentang beberapa zikir pagi petang, yang kita patut amalkan dan menjadi zikir harian kita, tuan-tuan puan-puan, ada 3-4. Antaranya ialah disebutkan daripada Syekh Al-Qahtani ini dengan berdalilkan hadis yang sahih daripada zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah kita diminta untuk memperbanyakkan membaca ayatul kursi. Membaca dengan sebanyak-banyaknya, bukan nak tidur malam saja, tetapi mengamalkan bacaan ayatul kursi, iaitu ayat 255 surah Al-Baqarah. Semua maklum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 255 surah Al-Baqarah, ayat kira-kira hampir penghujung Al-Baqarah. Antara amalan zikir pagi petang kita, sabahan wa masaan. Benda macam ini nampak simple, apalah nilainya sangat, tapi tidak. Sebab dia memberatkan dalam timbangan agama. Kerana itulah di kalangan para ulama, kalau ikut kepada tafsiran, ini saya pergi pada soal tafsir pula sikit. Apa diungkapkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, diungkapkan oleh para ulama tafsir yang lain, yang maksur. Antara menarik perhatian saya ialah kata mereka secara rumusan, mengambil rumusan saja, conclusionnya, mengulangi membaca ayatul kursi daripada petang zikir kita malam siang, bukan nak tidur saja ni, merupakan satu senjata paling ampuh. Ada 3 benda di sebalik ayatul kursi ni kita capai. 3 perkara. Yang pertama, dengan mengulang baca zikir pagi petang ayatul kursi, yang pertama, kita sentiasa meletakkan satu ikatan yang padu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam soal keyakinan, dalam soal hubungan kita dengan Allah secara akidahnya. Sebab dalam dalam ayat Al-Kursi, Allah bercakap tentang kuasa dia, tentang keagungannya, tentang kehebatan, tentang kekuasaannya yang mutlak. Maka
Dengan kita ulang baca ayatul kursi, zikir pagi petang ini, kita makin melekat hubungan akidah dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara tilawatan, secara bacaan. Kita tak tafsir pun, tapi secara bacaannya kita mengikat hubungan dengan Tuhan. Jadi sebab itulah kata Ibnu Katsir, bila mana kekuatan tu dengan Allah makin kokoh, makin kuat, mana mungkin akidah kita boleh terhakis, akidah kita boleh terbatal, boleh rosak, mana mungkin. Sebab kita dalamkan baca ayat Al-Kursi tadi, kita baca dengan penuh keinsafan malam, siang, pagi, petang, zikir pagi, petang, tak langsung dengan Allah kita makin dekat dan rapat, melekat hubungan akidahnya. Ini satu di antara perkara disebutkan para ulama. Tuan-tuan, itu satu. Dan kita usaha ke arah situlah. Sebab tak langsung secara kejiwaan. Secara kejiwaan, bila kita baca ayat kursi ini, kita bercakap tentang kuasa Allah. Al-Hayyu, Al-Qayyum, yang maha hidup, yang perkasa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah bukan jadi mengantuk, jadi letih, penat dan tidur. Kuasa dia. Dan Allah sebut, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dialah miliki alam cakrawala, langit dan bumi. Kuasa dia. Maha Esa. Dengan bacaan, ngulang baca tadi, yang pertama kita akan mengikat hubungan keimanan secara terus dengan Allah Subhanahu wa. Ini usaha kita. Yang keduanya, kata para ulama, ini rumusan, tuan-tuan, rumusan. Yang keduanya, kita berzikir ayatul kursi pagi petang, malam, siang ini. Yang keduanya ialah kita akan dapat memelihara diri kita tak langsung daripada gangguan-gangguan yang boleh membunuh dalaman kita. Maksudnya apa dia dalaman kita? Hati, jiwa kita. Boleh kita jaga, pelihara daripada terosaknya dalaman kita ini. Sebab tuan-tuan, dalam hidup kita ini, yang kita lebih takut ialah rosak dalaman. Hati rosak, amal binasa. Hati rosak, hidup akan binasa. Bila hati dah punah rana, hidup tak menentu hala lagi dah. Sebab dalaman rosak, apa yang berbaki tak ada apa dah. Mudahlah kita buat kerja jahat, maksiat dalam rosak. Dalaman rosak, mudahlah kita buat benda-benda yang Allah tidak redha. Mudah. Bila hati kita baik, bila hati kita ada kekuatan takwanya, iman, ilmunya, tak semudah itu kita nak rosak binasa. Ada kekuatan dalaman kita. Ada saham besar ke dalam hubungan dengan agama, hati kita kental. Mengenal dosa, pahala, syurga, neraka, kita kenal. Dan mana baik buruk. Dengan sebab hati kita percaya. Maka yang kedua, kata para ulama, rumusannya, dengan kita duk baca zikir pagi petang Al-Kursi ini, kita tidak akan mudah untuk rosak hati. Maka hati kita makin baik dan sempurna. Dalaman kita. InsyaAllah. Dan yang ketiga, antara kekuatan di sebalik ayat kursi ini ialah kita akan terpelihara daripada gangguan-gangguan syaitan yang durjana. Syaitan tidak mudah nak merosak ke dalam hati orang beriman. Orang syaitan tidak boleh nak masuk dengan mudah dalam hati orang bertakwa. Gangguan syaitan mudah kita jauhi. Boleh jadi kita, yang ni kita duk jaga ni. Yang ketiga kita nampak sangat. Yang pertama dua tak nampak. Yang ketiga ni biasalah. Kita nak minta pada Allah jauh dari gangguan syaitan, dan ini biasa kita baca. Petang-petang nampak anak menangis, ayat kursi lah. Tak salah tu, betul lah tu. Tapi yang ketiga ni kita nampak sangat. Pertama dua tak nampak. Sedangkan gabungannya di situ. Yang pertama, dengan Allah makin kokoh hubungan akidahnya. Yang kedua, terpelihara kita daripada hati-hati yang kotor, yang keji, maksiat. Yang ketiga, barulah syaitan tidak boleh merosak dan menjahanamkan kita dengan secara sebegitu rupa. Betul. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ini di antara yang disebutkan. Bagaimana antara amal zikir kita pagi petang. Baik. Saya nak sebut 3-4 perkara pada pagi ini, kena laju-laju sikit. Baik. Yang pertama, mengulang baca ayatul kursi, iaitu ayat 255 Al-Baqarah. Alhamdulillah,
Kita dalam masyarakat orang Melayu ni, saya ingat ayat kursi ni semenjak umur kita kecil lagi diajar untuk hafal. Patut tak ada masalah. Nak ingat ayat kursi ni tak ada masalah sangat. Kita boleh kata hafal semua ni. Apalagi lepas solat pun, imam kita pun belum baca doa, dia baca ayatul kursi. Dan ini pun satu antara amalan yang kita jangan tinggal lah tuan-tuan ya. Dari sudut amalan lepas solat, Nabi tak tinggal membaca ayatul kursi lepas solat. Lepas solat. Kita nak berkejar kepada urusan kerja ke, lepas solat kita ada urusan segera nak keluar ke, lepas solat kita ada urusan tertentu ke, kalaupun kita solat secara bersendirian, secara fardilah, secara sendirian, apalagi berjamaah, kita sebagai orang yang solat sendirian, kalau ada urusan macam-macam sekalipun, belum kita nak angkat punggung pergi, selesai bagi salam, sibuk macam mana pun, di samping istighfarnya, astagfirullah 3 kali tadi, 3 kali dalam hubungan ini, antaranya ialah baca kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul, sampai kepada wa huwal aliyyul azim, barulah paling tidak berdoalah sepatah. Barulah kita meninggalkan masjid bersurau. Paling tidak. Imam pun sama. Ini amalan yang kita kena lakukan. Imam pun sama. Imam nak zikir panjang-panjang, masa mungkin tak berapa nak ada. Bagi salam saja, mungkin ringkas bacaan istighfar 2 kali tadi, kemudian baca sekian-sekian, Allahumma tassalimka salam, belum baca doa, wajar imam kita dahulukan dengan ayatul kursi. Selesai perkataan wa huwal azim, baru baca doa. Itu amalan. Sebab Nabi tak tinggal membaca ayat kursi lepas pada solat. Dan wajar kita laksanakan, kita sebayang peribadi seorang-seorang, atas waktu kita nak segera, ataupun imam mengimamkan solat. Ini satu sunnah. Boleh sebagai sunnah yang Nabi ajar kepada kita. Besar sekali. Di samping yang tadilah, pagi, petang, malam, siang, banyakkan membaca ayatul kursi sebagai benteng 3 tadi. Kemudiannya, antara amalan zikir pagi petang, daripada kitab yang saya bawa ini, kitab kecil saja, Hisnul Muslim ini, antara amalannya adalah memperbanyakkan membaca surah Al-Ikhlas dan memperbanyakkan baca surah Al-Falaq dan membanyak membaca surah An-Nas. Membanyakkan. Dan sekurang-kurangnya zikir pagi sekali, zikir petang sekurang-kurangnya. Yang banyak-banyaklah. Belah pagi 3 kali qul huwallah, 3 kali qul a'udzu bil falaq, 3 kali surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Dan belah petang pula 3. Pagi dibacanya 3 surah tadi, dan petang pun dibaca 3 surah tadi. Ini amalan yang disebut sebagai zikir pagi dan petang. Baik. Tuan-tuan sekalian, 2. Antara benda-benda yang kita kena pastikan, usahakanlah. Yang ketiganya adalah dalam riwayat daripada Nabi SAW, riwayat daripada Imam Muslim. Imam Muslim, riwayat sahih pada Imam Muslim, kita digalakkan sangat berdasarkan hadis Nabi SAW untuk membaca satu doa belah pagi dan belah petang. Belah pagi mungkin lepas subuh, sebelum daripada zuhur masuk. Belah petang daripada zuhur masuk hinggalah kepada malamnya, paling tidak pun sekali. Paling tidak sekali. Apa nasnya? Nasnya, wallahu alam, kalau siapa yang biasa baca al-ma'thurat, dia tahu, oh ini bacaan doanya. Siapa yang tak biasa baca ma'thurat, kali pertama dia dengar lah. Apa di antara doanya yang diajar Nabi SAW kepada kita ialah, Allahumma bika asbahna wabika asbahna wabika nahya wabika namutu wa ilaikan nusyur. Bunyinya jarang didengari, tapi ini di antara hadis Imam Muslim. Hadis yang kuat daripada Imam Muslim,
Nabi mengamalkan bacaan pagi dan petang. Ringkas padat. Belah pagi kita baca apa? Allahumma bika asbahna. Wa bika asbahna. Pagi. Wa bika nahya. Wa bika namutu. Wa ilaikan nusyur. Itu kita baca belah pagi. Belah petang. Belah malam daripada zuhur ke atas sampai malam lah. Kita tukar wordingnya daripada wabika asbahna kepada wabika amsayna. Wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu wa ilaikal masir. Tukar kepada al-masir pula. Ini bacaan. Amalan ini disebut riwayat Muslim, Nabi yang mengamalkannya. Makna apa tuan-tuan? Saya terjemahkan makna, kemudian saya ajak tuan-tuan kita baca 3 kali bersama-sama. Mudah-mudahan berkat di pagi yang penuh ketenangan ini, Allah memberkati bacaan kita. Amin Rabbal Alamin. Baik. Maksudnya, ringkas padat. Allahumma ya Allah. Bika asbahna. Kami dalam keadaan berpagi-pagi, kami berpagi-pagi ya Allah dengan rahmat-Mu. Tengok tuan-tuan, kalimah ni menarik. Allahumma bika asbahna. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami berpagi-pagi sekarang ini di atas rahmat dan nikmat-Mu. Wa bika nahya. Dengan rahmat-Mu kami hidup. Wa bika namut. Dengan ketentuan-Mu kami akan mati. Wa ilaikan nusyur. Kepada-Mu semuanya akan kembali. Tuan, itu saja bacaan doa. Tapi zikir sebagai satu penanda aras yang kita ini meratap, merayu, merintih, bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengharapan. Aku hidup, aku mati, ya Allah, di atas ketentuan-Mu. Zikir nampak simple, tetapi berat dalam timbangan amal kita. Tuan-tuan, itu bacaan belah pagi. Belah petang, tukar asbahna kepada amsayna. Wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikal masir. Belah petang, wabika amsayna. Allahumma bika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikal masir. Itu belah petang. Tuan-tuan semua, insya-Allah dalam kesempatan pagi yang berkat ini, bersaksikan malaikat yang bersama dengan kita sesaat ini, bersaksikan waktu fajar yang penuh keindahan ini, bersaksikan di masjid yang penuh keberkatan, bersaksikan situasi yang penuh kemuliaan ini, saya ajak tuan-tuan kita baca 3 kali doa ringkas ini. Kumandangkanlah dengan hati yang penuh keinsafan. Mudah-mudahan bicara lisan lidah kita yang bukan hanya lidah tapi hati bercakap. Walaupun zikir nampak simple, Allah beratkan timbangan kepada kita. So Allah tidak pernah menutup pendengarannya untuk mendengar rintihan hamba-hambanya. Dan malaikat tak akan tutup ruang-ruangnya untuk mohon kebaikan kepada kita di saat yang penuh berkat ini. Tuan-tuan, kita baca bersama. Saya nak ajak tuan-tuan pada pagi ini 3 kali saja. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah sekali. Sekali lagi, kali yang kedua. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Sekali lagi, Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu
wa ilaikan nusyur. Subhanallah. Tuan-tuan, kalau betul-betul baca dengan penuh keinsafan, mudah melekat. Tak payah pun. Allahumma bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikan nusyur. Hanya patah-patahnya tak panjang. Allahumma bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaika nusyur. 9 patah perkataan. Tetapi 9 patah ini adalah patah-patah yang amat berharga demi untuk meraih keberkatan, keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara amalan zikir yang disebut pada Imam Muslim meriwayatkan tentang amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agak pendeklah. Yang tadi sebut pada tuan-tuan, kalau pagi asbahna, kalau petang amsayna. Amsayna. Kita ada live, saya buat live rakaman, live FB saya. Sesiapa yang nak tengok balik, boleh semak dalam live ini, boleh tengok balik dan boleh dengar untuk diucapkan balik. InsyaAllah usaha kita kena ada. Mudah-mudahan usaha kita sebagai rupa Allah berkati dan kita capai apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu lagi, zikir harian pagi petang yang dirakamkan dalam kitab kecil ini berdasarkan dalil yang sahih pada Nabi sallallahu agak panjang sikit. Tetapi kalau kita renung maknanya cukup mengisafkan kita. Hadis daripada siapa? Dirawayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari. Hadis-hadis gagah belaka tuan-tuan. Hadis yang kuat-kuat belaka. Riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi berzikir pagi petang. Pagi dan petang. Apa doanya, zikirnya agak panjang sikit, tapi saya kena sampaikan. Dan doa ini boleh rujuk kepada Al-Ma'thurat. Rujuk kepada kitab Al-Ma'thurat. Dan peganglah doa ini, hafal, dan hafal, insyaAllah melekat. Kita boleh zikir pagi petang tanpa cuai. Di waktu pagi, petangnya tanpa cuai insyaAllah. Apa doanya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bina'matika alayya, wa abu'u laka bidhambi, faghfirli, fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Pendeklah tu sebenarnya. Kalau nak kira pendek-pendek dah. Taklah panjang, tapi panjang pada tadilah. Yang tadi pendek sungguh. Yang tadi pendek, Allahumma bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaika nusyur, memang pendek. Yang ini panjang sikit. Yang kedua ini, hadis Bukhari, riwayat menyebut bahawa Nabi pagi petang berzikir doa ini. Apa doanya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Terjemahnya. Tuan-tuan perhati terjemahnya. Terjemahan doa ini saya duk perhati tengoklah. Mengikut apa yang saya faham, yang saya cuba nak amati cermati, suatu rintihan, suatu ucapan munajat dari hati kecil manusia yang lemah kepada Allah Tuhan yang Maha Perkasa. Kita mengiktiraf kelemahan kita dan kita mengiktiraf keagungan Allah. Kita merasakan banyak kesilapan kita. Kita minta Allah berikan kita keselamatan daripada dosa kita lakukan, keampunan. Ini di antara maksud doa. Dengar tuan-tuan elok-elok, kemudian kita cuba hafal kemudiannya. Apa doanya? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Maksudnya, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Khalaqtani wa ana abduka. Khalaqtani wa ana abduka. Engkau telah ciptakan aku, ya Allah, dan aku tetap hamba-Mu. Tengok tuan-tuan, saya dah sebut tadi, bila perhati, tengok makna cermati
Makna ini, subhanallahil azim. Suatu ucapan yang datang daripada seorang hamba yang kerdil. Yang kita malam siang minta keselamatan pada Allah. Inilah caranya kita. Kita kata kepada Allah, khalaqtani, engkau ciptakan aku. Wa ana abduka, aku kekal hambamu sampai bila-bila. Satu. Kemudian kita kata apa lagi? Wa ana ala ahadika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku di atas perintahmu dan perjanjianmu mengikut keupayaanku. Aku di atas perintahmu. Engkau perintah, aku patuhi. Engkau arah, aku lakukan. Engkau suruh, aku laksanakan. Ya Allah, tengok tuan-tuan. Dan aku ni lemah, ya Allah. Engkau suruh macam mana aku ni manusia. Ada kekurangan. Lalu kita kata apa? Kita sebut kepada Allah dengan maksud yang tersirat. Mastata'tu. Aku akan buat dalam kadar upayaku, ya Allah. Mana kita bukanlah tak nak buat apa tersuruh. Tapi kita mengaku. Aku lemah, ya Allah. Aku ni tak sempurna sebagai hamba-Mu. Tapi aku usaha. Mastata'tu, aku usaha, ya Allah. Jadi kalau ada kekurangan, ampunkanlah. Ada kekurangan, ampun, ya Allah, aku ni lemah. Nampak tuan-tuan? Jadi suatu nikmat kita bercakap dengan Allah begitu rupa. Ana ala ahdika, aku di bawah perintahmu yang aku tahu, ya Allah. Tapi aku ni tetap hamba yang lemah. Engkau suruh banyak benda, aku mungkin tak boleh buat banyak benda. Aku ada halangan, nafsunya, aku jahil. Tapi aku usaha. Apa dia? Mastata'tu, aku akan tunaikan dalam upayaku. Makna apa? Kalau aku buat silap, ya Allah, beri aku keampunan. Kalau aku ni jahil, berikan ilmu. Tuan-tuan nampak tak? Dia punya doa ni, zikir ni, satu zikir yang cukup besar kepada kita. Kemudian kita kata apa lagi? A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung daripada segala kejahatan yang aku lakukan. Maksudnya aku, ya Allah, datang macam-macam serangan. Serangan apa? Syaitan duk goda aku, nafsu goda aku nak berlindung daripada kejahatan aku sendiri, ya Allah. So aku ni mungkin buat silap. Jadi aku tak nak aku ni hidup suasana buat silap memanjang sampai ke mati. Aku berlindung kejahatan. Makna kita apa? Kita minta Allah beri kita pemeliharaan dan jagaan. Cantik. Kemudian kita kata apa? Abu'u laka bi ni'matika alayya. Apa maknanya? Maknanya aku mengakui nikmatmu atas aku selama ini. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku akui banyak sangat nikmat engkau atasku, ya Allah. Banyak sangat nikmat engkau atas aku ni, tak terkira. Allahu Akbar. Aku insaf. Aku hidup dalam nikmatmu malam, siang, pagi, petang. Nikmat yang tak pernah berhenti-terhenti. Apa sahaja. Tengok, kita mengaku ni tuan-tuan. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Nikmat yang tak pernah berhenti-terhenti. Nikmat apa saja? Yang nampak, tak nampak, yang zahir batin. Bangun-bangun tidur saja, buka mata saja, nikmat mari dah terus. Nikmat ingatan, nikmat fikiran, nikmat kehidupan, datang terus. Apalagi nikmat aku bergerak, jalan dan seumpamanya. Kita sebut ni tuan-tuan. Kita mengaku kepada Allah Azza wa Jalla betapa kita hidup dalam nikmatnya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli. Dan kita sebut kepada Allah, nikmat banyak sangat, ya Allah. Tapi aku ni ada buat dosa. Aku ni dalam nikmat banyak, kadang-kadang cuai. Salah guna nikmat. Nikmat umur diberi, tetapi aku guna nikmat umur dalam keburukan. Tengok tuan-tuan. Nikmat harta aku beri, engkau beri. Tapi aku ni kadang-kadang tak guna nikmat harta untuk kebaikan. Kita apa kata kita kepada Allah? Kita sebut kepadanya. Kita kata kepada Allah, wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli. Aku ni banyak buat dosa, ampunkan aku, ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sesungguhnya tiada Tuhan yang boleh ampunkan dosa kecuali engkau, ya Allah. Satu-satu, tak ada yang lain lagi.
Tuan-tuan, zikir ini, kalau kita renung makna secara mudah tadi, penuh dengan keistimewaan sebenarnya. Sekurang-kurangnya lah, saya kata sekurang-kurangnya, kalaupun kita baca tanpa makna, daripada bacaan pertama tadi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ala ahdika wastata'tu, dan sampai kepada ayat terakhir, wa abu'u bi dhanbi faghfirli, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, tanpa makna. Tetapi ingat tuan-tuan, zikir macam ni, walaupun kita tak beri makna kepadanya, tapi zikir satu ucapan, hati kecil kita bercakap, pagi, malam, siang, insya-Allah Allah tak akan kecewakan kita. Allah tak akan kecewakan kita. Allah dengar rintihan kita hamba-Nya. Maka tuan-tuan, saya harap sangatlah, bukanlah dengan maksud mewajibkan, bukan saya nak wajibkan tuan, tapi harapkan sangat kalau kita dalam suasana kita mencari nikmat kekuatan zikir ini, pagi, petang, malam, siang. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Saya ajak tuan-tuan baca bersama sekali ya. Mudah-mudahan berkat dengan awal pagi yang tenang ini, berkat dalam masjid yang penuh rahmat ini, insya-Allah Allah dengari doa-doa kita ini dan akhirnya melekat di jantung hati tuan-tuan sampai bila-bila. Amin rabbal alamin. Kita baca bersama. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tuan-tuan, bila sebut doa macam ni, terngiang di dalam ingatan saya orang bertalbiah di Mekah sekarang ni lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terngiang. Saya sebut doa tadi, duk nampak. Yalah, kita pimpin orang berdoa ni, di samping kita dapat pahala, kita ingat sebab di Mekah sekarang ni, pastilah dalam suasana menanti saat untuk wukuf di Arafah, kira-kira 10 hari lebih, 12 hari, 3 hari saja lagi, talbiyah sedang berkumandang lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Itu semua ya merupakan rezeki lah kepada orang di Mekah, mereka bertalbiyah. Kita di sini, zikir kita panjangkan pagi, petang, malam, siang. Maka tuan-tuan, untuk zikir ini, zikir Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta sampai akhir tadi, siapa yang dah amalkan, seucap tahniah, terus kekal sampai mati, tak pernah tinggalkan, tak akan tinggalkan. Siapa yang belum hafal, kita boleh tengok dalam kitab Al-Ma'surat, As-Sughra Kubra tu ada dalam masjid pun ada, buka, snapkan, ambil kamera kita, phone kita, snapkan gambar dan boleh buka bila masa. Saya harap sangat ini di antara amalan yang kita cuba terapkan, kerana zikir pagi petang ini rahsianya amat besar sekali. Ia amat nampak kecil, simple, berat dalam timbangan agama, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itulah di antara 1-2 zikir yang saya boleh sebut. Tapi dalam kitab kita ini, subhanallahil azim, ada lagi zikir-zikir yang lain yang diajar Nabi untuk kita amalkannya pagi petang. Tak apa dah tu, boleh ambil 2-3 pagi ni pun. Yang berbaki kita tunggulah bila masa kita boleh sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bicara kita pada pagi ini bicara yang boleh mengangkat darjah keimanan kita,
boleh mengekalkan wajah tadilah. Wajah ilmu kita kekal, wajah iman kita kekal, bahkan lebih mulia lagi, wajah amal kekal. Walaupun wajah kita ni akan hancur, ditelan oleh tanah, dimakan oleh ulat tanah, tapi wajah amal kita tidak akan ditelan oleh tanah, bahkan tersubur. Itu yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Atas tajuknya, saya rasa tajuk pagi ini ialah mengamali zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tajuknya. Tajuk di penghujung lah. Wallahu alam. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridha'aka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah. Hiasilah kami dengan keafiatan dan kesihatan yang berpanjangan. Allah menawwir qulubana bil iman. Cahayakan hati-hati kami dengan iman. Allah taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Kalau Tuhan kami yang mendengar bicara kami, mendengar doa-doa munajat kami. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dalam iman. Wa amitna bil iman, dan matikan kami dalam keimanan. Allah maghfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Wa liwalidina, dosa ibu ayah kami. Kama rabbauna sighara, bagaimana mereka dah didik kami dari kecil hingga dewasanya kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azaban nar, dan jauhkan kami dari sambaran dan percikan neraka yang bernyala-nyala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.